Aduh, lambat dah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Rohani ya? Ya, Ustazah. La ilaha illallah. Hakim ke? Ya, saya Hakim. Ya Allah, Hakim. Apa khabar, Hakim? Alhamdulillah sihat. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah. Ustazah pun sihat. Dah lama kita tak jumpa ya? Betul, Ustazah. Lama benar kita tak jumpa ni. Ya. Ustazah ada kelas ke lepas ni? Ya, Ustazah ada kelas adab. Menarik tu. Ah. Kalau saya nak ikut sekali boleh? Boleh sangat. Jom. Kita Ustazah, jom kita. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Didik DV Tahap 2 bersama dengan saya Lokman Hakim, hos anda yang segak bergaya lagi macho. #Kau memang perasan man. Baiklah, hari ini sebenarnya kita nak belajar tentang satu perkara yang menarik tau, iaitu tentang adab bergaul. Yalah, sebab kita kan selalu bergaul dengan kawan kita, bergaul dengan mak ayah kita dan masyarakat lain. Jadi kena ada adab. Sebab itu, pada hari ini kita nak fokuskan tentang adab bergaul. Kita jemput seorang ustazah yang memang cukup luas pengalamannya, iaitu Ustazah Rohani binti Ismail. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, saya ada satu pantun untuk Ustazah. Boleh? Ya, boleh. Merah delima si bunga raya, rendang berbunga di samping sana. Makin rindu ingin bertanya, apa khabar orang di sana? Alhamdulillah, Ustazah khabar baik. Saya tak bawa duit lah, Hakim. Okey, tak nak apa membeli Ustazah. semula pantun. Terima kasih Ustazah kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Okey Ustazah, saya difahamkan kita bukan berdua sahaja, betul? Ya, betul. Kita ditemani oleh murid-murid yang lain. Jadi Ya. mungkin Ustazah boleh perkenalkan. Ya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Ustazah ingin memperkenalkan murid-murid Ustazah yang akan mengikuti kelas Ustazah pada pagi ini. Yang pertama ialah Amru Umair dari SK Putrajaya Persin 182. Mana Amru? Bye-bye sikit. Bye-bye. Okey, Yeah. apa khabar Amru? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, murid Ustazah yang kedua ialah Syed Adam Irfan. Syed bin Syed Mahzar. Okey, apa khabar Adam? Ustazah panggil Adam je. Khabar baik. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Yang ketiga, murid Ustazah iaitu Muhammad Takif Azlam. Apa khabar Takif? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, sihat Takif hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, yang terakhir murid Ustazah iaitu Amna Maghfirah. Sedap namanya, Amna Maghfirah daripada bahasa Arab tu. Okey. Okey, apa khabar Amna? Sihat? Khabar baik. Okey, Alhamdulillah. Semua dah sarapan ke anak-anak murid Ustazah? Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baiklah. Baik. Ini antara murid-murid Ustazah yang akan mengikuti kelas Ustazah pada pagi ini. Terima kasih kepada murid-murid yang berada di platform Google Meet kita yang sudi bersama dengan saya dan Ustazah, juga kepada anda yang menonton di rumah. Baiklah Ustazah, untuk kelas hari ini apakah yang ingin kita fokuskan? Ya, insya-Allah. Okey, sebelum itu sekali lagi Ustazah nak menjemput murid-murid di studio dan juga di rumah untuk mengikuti dan bersedia. Semua dah bersedia untuk mengikuti kelas Ustazah hari ini? Dah bersedia? Ustazah doakan semua bersedia dan sihat-sihat sahaja. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Ustazah nak murid kita untuk membaca doa. Okey, boleh sebelum Ustazah. kita mulakan kelas kita. Okey, Ustazah nak menjemput Syed Adam Irfan. Okey. Boleh Syed Adam? Silakan Ustaz Adam. Boleh. Ya, bakal Ustaz Yeah. insya-Allah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih Syed. Okey, baiklah. Tadi Ustazah
Ustazah nak menjawab persoalan Hakim tadi. Pada hari ini kita nak belajar apa? Tadi murid-murid di rumah dan juga di studio dah lihat kan lakonan Ustazah dengan Abang Hakim. Iaitu apa dia? Agak-agaknya kita nak belajar topik apa hari ini? Tadi lakonan bertanyakan khabar. Daripada apa? Adab bertanyakan khabar. Macam mana? Kan? Okey, agak-agaknya kita nak belajar tajuk apa? Amru Umair. Ceteka. Cerita ke? Adab pergaulan. Ada. pergaulan. Okey, alhamdulillah betul Hakim. Jadi Ya. hari ini kita akan belajar tajuk adab pergaulan di dalam Islam. Okey. Okey. Dan apakah dia punya objektif pembelajaran? Ustazah? Ya, okey, kita akan teruskan kepada objektifnya selepas ini ya. Okey, Ustazah nak memberitahu hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6. Ini adalah silibus semakan yang terkini yang kita akan belajar pada sesi yang akan datang, iaitu yang bertajuk Santun dalam Pergaulan, Ciri Mukmin Sejati. Di dalam buku teks muka surat 168, buku teks yang terkini. Saya yakin murid-murid dah dapat buku teks ini ya. Okey. Baiklah, pada hari ini Ustazah nak semua murid-murid di Google Meet dan juga di rumah dapat menyatakan apa itu pengertian pergaulan dalam Islam, Hakim. Kemudian tahu dalil serta terjemahan tentang pergaulan dalam Islam. Dan seterusnya menghuraikan adab, bagaimana adab pergaulan di dalam Islam, dan menyenaraikan kepentingan mengamalkan adab pergaulan, dan seterusnya dapat menganalisis apa akibat mengabaikan adab pergaulan dalam Islam. Okey. Ya. Jadi ini 5 objektif yang akan kita tekankan, Ustazah. Ya, betul. Jadi Ustazah harap murid-murid di rumah dan juga di dalam Google Meet dapat memberi sepenuh perhatian kerana topik ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat penting yang untuk kita praktikkan di dalam kehidupan harian kita, iaitu pergaulan di dalam Islam ataupun adab-adab pergaulan menurut syarak. Ya. Sebab Kan? semua orang bergaul, Ustazah. Betul. Setiap hari kita bergaul di dalam rumah, bersama keluarga, adik-beradik. Kalau di sekolah bersama guru, rakan-rakan. Kan? Kalau di luar masyarakat bersama jiran, bersama dengan masyarakat luar. Kita bukannya kita bergaul sesama Islam kita sahaja. Betul. Malahan dengan jiran ataupun rakan yang bukan Islam. Bagaimana? Jadi bagaimana adab-adabnya? Jadi bagaimana? Baik, Ustazah, kita nak berehat Ya. seketika, boleh ke Ustazah? Boleh, Okey, silakan. jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Didik TV tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Amdu, tolong ambil Quran untuk ni. Baik, Mi. Silakan. Terima kasih, Amdu. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustazah Rohani binti Ismail, Ketua Panitia Pendidikan Islam dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prizin 18-2. Baik, Ustazah, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan kita hari ini.
Untuk permulaan kelas kita hari ini, kita nak tahu terlebih dahulu apakah maksud pergaulan dalam Islam. Silakan Ustazah. Ya, baik Hakim dan murid-murid Ustazah di Google Meet dan juga di rumah. Ya. Okay, sebelum itu Ustazah nak tanya kenapa kita sebagai umat Islam ini harus menjaga adab-adab dalam pergaulan. Agak-agaknya kenapa? Ya. Boleh bagi pandangan tak sebelum tu? Amru Umaid, kenapa kita perlu menjaga adab pergaulan? Kita perlu menjaga adab pergaulan supaya ukhuwah persahabatan ataupun ukhuwah terjalin Ya, setuju. antara satu sama lain. Ya, bagus. Terbaik. Yeah. Mantap. Okey, kita mestilah menjaga adab-adab pergaulan kerana kita nak menjaga antaranya silaturahim lah, antaranya ukhuwah. Okey, baiklah murid-murid semua. Jom kita lihat apakah pengertian sebelum itu Abang Ya. Hakim boleh bagi Ada ganjaran, ganjaran Okey. atas jawapan yang sangat Tahniah bernas kepada oleh Amru Umay. tadi. Umay kan? Okey. Amru Umay. Baik. Okey, tahniah Amru. Dah dapat Terima kasih. satu ganjaran daripada Ustazah. Okey. Okey, boleh kita teruskan? Boleh Ustazah, silakan. Okey, kita lihat pengertian pergaulan di dalam Islam. Okey, maksud pengertian iaitu percampuran atau hubungan baik antara kelompok manusia seperti keluarga, rakan-rakan dan jiran menurut ajaran Islam. Bukan kata pergaulan tu kita dengan keluarga je, tetapi dengan semua rakan dan jiran-jiran. Maknanya apabila kita bertemu dengan orang tu, maksud kita akan ada pergaulan dengan orang. Sebab kita hidup di dalam dunia ni bukan kata di dalam gua, bukan di dunia kita sendiri kan. Betul. Kita hidup bersama dengan orang ramai. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat apakah dalil yang menunjukkan yang dianjurkan oleh Allah menyuruh kita bergaul dengan beradab. Okey, daripada surah Al-Baqarah ayat 195, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Okey, apa maksudnya? Maksudnya ialah, kita lihat ya, maksudnya ialah dan baikilah perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi maknanya Allah sukalah kita menjaga adab pergaulan ni kerana kita akan baiki perbuatan kita menjadi lebih baik dan Allah ini akan kasih kepada setiap orang yang akan berusaha memperbaiki amalan dia lah. Okey, kita nak lihat pula apakah adab-adab pergaulan di dalam Islam. Okey, yang pertama, di dalam tutur bicara dan percakapan, bagaimana adabnya? Bukan boleh main bercakap sembarangan sahaja tanpa ada adab-adab. Dan yang keduanya ialah adab dari segi tingkah laku kita. Tingkah laku kita ya. Okey, Ustazah harap murid-murid faham apa itu tingkah laku. Okey, yang pertama kita tengok dulu adab pergaulan dari segi tutur bicara dan percakapan. Okey, yang pertama Aiman. Okey, kita lihat Ustazah nak minta Muhammad Taqif lah. Muhammad Taqif baca yang pertama. Okey. Baca fakta yang pertama dari adab daripada tutur bicara dan percakapan. Silakan Taqif. Nampak tak? Yang pertama, menjaga nada suara, intonasi dan bahasa pertuturan. Ya, okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita hendaklah menjaga nada kita. Kalau dengan ibu, mestilah kita rendahkan suara, lembutkan suara kita. Jangan kita menengking, jangan kita berkasar dengan ibu bapa ataupun dengan orang yang lebih tua. Intonasi pun kita kena jaga. Bagaimana intonasi kita bercakap dan bahasa pertuturan yang beradab, yang lembut. Kita kena kontrol. Contoh sekarang kita sentiasa membuat live di media sosial kan. Kita membuat konten di mana-manalah media sosial.
konten yang baik, tak ada masalah. Jadi kita kena dalam masa yang sama kita kena menjaga bahasa kita. Bahasa yang enak dan yang sopan sahaja. Okey, yang kedua, tidak bergurau secara berlebihan. Bila kita mencontohi sunnah Nabi pun, Nabi kita tidak bergurau secara berlebihan. Sekiranya tidak ada apa-apa sesuatu yang nak bercakap, lebih baik kita diam. Ya, betul. Okey. Dan yang seterusnya, adab dalam percakapan, kita mestilah memberikan ruang kepada orang untuk memberi pandangan. Jangan kita seorang sahaja yang bercakap nak bagi pandangan, kan? Kita tak bagi ruang dan peluang kepada orang lain. Jadi itu tidak adil dan tidak sopan, tidak beradab. Okey. Dan seterusnya dari segi tingkah laku, ya. Adab bergaul di dalam Islam dari segi tingkah laku kita, perlakuan kita. Yang pertama, memastikan tujuan pergaulan adalah baik. Jangan kita nak berkawan dengan seseorang kerana ada tujuan yang tidak baik, kan? Contoh, okey, kawan kita ni kaya, kita boleh tumpang syafaat dia nak belanja hari-hari, kan? Nak hadiah yang istimewa daripada dia, tak boleh, tidak baik. Jadi berkawan, kita dianjurkan mencari sahabat, kawan yang baik. Kerana apabila kita bersahabat dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik dan lebih baik. Kalau kita bersahabat dengan kawan yang tidak baik, takut kita akan mengikut contoh yang tidak baik. Terpengaruh, kan? Okey, yang kedua. Okey, Amru Umay, boleh baca yang kedua? Mengelakkan diri. Adab dari segi tingkah laku. Yang boleh, kedua. Nampak tak, Amru? Mengelakkan diri. Okey, silakan. Okey. Mengelakkan diri daripada perkara yang menimbulkan fitnah dan permusuhan. Ya, betul. Terima kasih, Amru. Okey, mengelakkan diri kita daripada perkara yang boleh menimbulkan fitnah dan permusuhan. Jadi kita kena sentiasa berjaga-jaga dalam setiap pergaulan, dalam setiap tingkah laku kita. Contoh, kita kena menjaga ikhtilat. Maksud ikhtilat ni iaitu pencampuran lelaki dan perempuan, kan? Bagaimana batas-batas aurat kita di sekolah, duduk jauh-jauh, jangan dekat-dekat, jangan sentuh-sentuh dengan lelaki yang bukan mahram kita, ya. Dan kerana apabila kita bergurau senda, contoh di dalam di dalam media-media masa, di dalam telefon ke WhatsApp pun, kan. Kalau kita bermesra-mesra dengan orang yang bukan mahram kita, kita boleh menimbulkan fitnah dan permusuhan. Contoh, kalau kata kita bersikap menunjukkan kata kita tidak suka, kan, dengan sahabat kita, boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Okey, seterusnya meminta izin untuk mendapatkan menggunakan hak orang lain. Contoh di sekolah, kita perlulah meminta izin untuk menggunakan pemadam, kan? Jangan main ambil je. Kan? Minta izin, boleh saya pinjam pemadam, boleh saya pinjam pensel kamu. Macam tu. Okey, dan yang terakhir, meminta maaf sekiranya melakukan atau menimbulkan ketidakpuasan, melakukan kesalahan, meminta maaf sekiranya melakukan kesalahan dan menimbulkan ketidakselesaan kepada orang lain. Kalau kita buat bising dalam kelas, perlu tak kita mohon maaf? Ya, betul. Perlu kita mohon maaf kerana kita buat bising, ataupun kita mencelah cakap guru, kan? Kita kena mohon maaf lah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok apa? Okey, antara pergaulan Rasulullah yang perlu kita contohi iaitu berbudi pekerti mulia. Rasulullah menjaga pertuturan dan suara dan juga tidak bermusuhan. Bagaimana contoh berbudi pekerti mulia? Para sahabat tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu pun perkara yang keji, ya murid-murid. Contohnya nanti Ustazah nak murid-murid memberi bagaimana cara murid-murid mencontohi perlakuan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Okey. Contoh macam murid-murid nak buat sesuatu perkara kebaikan, kan. Dan yang kedua, bagaimana Rasulullah menjaga pertuturan dan
tutur kata. Contohnya sahabat Nabi Muhammad tidak pernah sekali pun mendengar baginda berkata keji, Aiman. Dengan mengeluarkan perkataan negatif ataupun meninggikan suara di kalangan ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat di luar. Jadi Ustazah nak murid-murid pun mencontohi Nabi kita dengan contoh yang murid-murid boleh bagi. Kalau Ustazah bagi kat sini contoh sentiasa senyum, kan? Sentiasa menjaga kesantunan bahasa kita dalam percakapan dan juga bersopan santun setiap masa. Nak tengok lagi contoh macam mana Rasul kita telah menunjukkan sikap role model yang terbaik kepada kita, umatnya, umat baginda. Okey. Yang seterusnya tidak bermusuhan. Rasulullah SAW tidak pernah bergaduh ketika berniaga di pasar dan tidak pernah pun membalas celaan orang lain. Walaupun Nabi dan ahli keluarganya sentiasa dicela, dipulau, diboikot semua, tetapi Nabi kita tetap membalas dengan kebaikan. Jadi bagaimana tindakan kita? Nanti Ustazah nak murid-murid di rumah dan juga di Google Meet memberi contoh. Contoh bagaimana kita mencontohi sikap baginda. Seperti mana yang Ustazah bagi contoh ni, berbuat baik kepada semua orang. Nanti Ustazah nak contoh daripada Amru, daripada Amna, daripada Syed Adam dan Takif dan juga anak-anak murid-murid di rumah. Boleh? Okey, baik. Seterusnya kita lihat. Okey, kita nak Ustazah nak tanya peneguhan ni sebagai peneguhan apa yang kita dah belajar topik daripada tadi, iaitu maksud pergaulan, adab pergaulan, dalil dan juga apa adab-adab dari segi pertuturan, tutur bicara dan juga kelakuan. Ya, Aiman? Boleh. Okay, Ustazah nak tanya balik. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud pergaulan dalam Islam? Boleh nyatakan tak Kak Ustazah? Siapa nak menjawab? Boleh angkat tangan. Okey, tahniah. Amru Umar nak jawab dulu. Okey, silakan Amru. Maksud pergaulan dalam Islam ialah percampuran atau hubungan baik antara kelompok manusia seperti keluarga, rakan-rakan dan jiran menurut ajaran Islam. Ya, terbaik. Betul, memang tepat jawapannya. Ya, Memang maknanya murid-murid kita sudah faham apa yang kita dah belajar pada pagi ini. Okey, yang soalan kedua, ada lagi. Okey, sebutkan 2 adab tutur bicara dan percakapan dalam pergaulan. Siapa nak jawab? Okey, yang kedua siapa? Cepat. Yang kedua. Angkat tangan. Tahniah, dah ada Okey, ganjaran. silakan. Okey, Adam. silakan Adam. Surah Al-Baqarah ayat 195. Dan baikilah perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Ya, terbaiklah Ya, Adam. terbaik. Memang padu. Mantap dengan nas. Okey, 1 tahniah. mini love untuk Adam. Okey, terima kasih Abang Aiman, Abang Hakim tolong sama-sama, letakkan Ustazah. ganjaran. Terima kasih. Okey, Sama-sama. tahniah. Okey, yang terakhir. Nyatakan 2 adab pergaulan dari sudut tingkah laku. Okey, 2 adab 2 saja. Tadi kita Okey. belajar 4, ni 2 je Ustazah minta. Okey, siapa pula yang nak jawab? Okey. Okey, Takif. Silakan Takif. Tahniah Takif. Okey, silakan. Yang pertama, memastikan tujuan pergaulan adalah baik. Okey. Yang kedua, mengelakkan diri daripada perkara yang menimbulkan ketidakselesaan orang lain. Terbaik. Ya, Betul terbaik. ke Tazah? Memang tepat. Cantik. Memang tepat. Tadi kita belajar 2. Kita minta tadi kita belajar 4 ciri. Okey. Kita minta 2 je. Okey, tahniah Takif, Syed Adam dan juga Amru. Okey, dah banyak dah ganjaran yang murid-murid dapat. Okay, terima kasih kepada Abang Hakim kerana sudi membantu Ustazah memberikan ganjaran kepada murid-murid Ustazah. Okey. Okey, nampaknya Abang Hakim, murid-murid kita dah faham untuk yang apa Berkenaan maksud pergaulan dan juga apa adab-adab yang perlu diamalkan di dalam kehidupan harian murid-murid sekalian. Jadi Ustazah harapkan murid-murid, Ustazah sendiri dan juga Abang Aiman akan melakukan seperti mana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam pergaulan, tutur bicara, percakapan dan tingkah laku kita. Ya, betul. Baik Ustazah, kita nak berehat seketika. Tapi sebelum tu, jom kita lihat dahulu papan ganjaran. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, Amru dengan 2 mini love. Yang kedua Adam, 2 mini love juga. Sakif, 1 mini love. Dan
Amna masih lagi kosong. Tapi tak apa, kita ada lagi soalan. Betul Ustazah? Ya, ada lagi soalan. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan Ya, ke boleh. mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 2 bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustazah Rohani binti Ismail. Baik Ustazah, apakah kepentingan ataupun kenapa pentingnya kita ni kena menjaga adab ketika bergaul? Ya, nak tahu apa kepentingannya? Ya. Jom kita belajar dulu ya. Silakan Ustazah. Okey, sebelum itu murid-murid lihatlah ada di depan ni Ustazah tayangkan kan gambar-gambar Ustazah dengan murid-murid Ustazah, dengan keluarga dan dengan rakan-rakan. Ya, kalau dekat sini tengok betapa kemesraan, mesranya kan pergaulan Ustazah, persahabatan Ustazah semua kan dengan murid dan juga rakan-rakan dan keluarga Ustazah. Okey, jom kita belajar apa kepentingan mengamalkan adab pergaulan. Okey. Dah bersedia semua? Okey, baik. Okey, kepentingan mengamalkan adab pergaulan. Okey, yang pertama, amna nur maghfirah. Boleh baca? Yang pertama, Mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ya, terima kasih Amna. Yang pertama, mestilah mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kerana kita melakukan, mengamalkan dan memperbaiki ke arah kebaikan. Allah akan mengukuhkan iman kita. Dan yang kedua, terpelihara daripada perkara yang mendatangkan fitnah dan dosa. Okey, maknanya kita akan terpelihara daripada perkara yang mendatangkan fitnah kepada diri kita dan dosa. Contohnya kalau kata kita membuat live ataupun menyampaikan mesej yang tidak baik di media sosial, kononnya kita anggap benda itu betul, tetapi sebaliknya perkara itu boleh membukakan aib diri kita sendiri. Itu boleh membukakan izah diri kita, keaiban diri kita sendiri di pandangan mata umum. Okey, yang seterusnya Muhammad Kaki boleh baca? Kepentingan? Kepentingan Ya. Yang ketiga, menjaga keharmonian negara. Ya, betul. Terima kasih Taki. Mestilah kebaikan ataupun kepentingannya boleh menjaga keharmonian negara kita. Kita hidup di dalam pelbagai kaum dan pelbagai agama. Bukan kata kita bergaul dengan sesama Islam, tetapi dengan sahabat, rakan ataupun jiran yang bukan Islam. Jadi kita kena jaga juga tutur kata yang sopan, yang baik dan tingkah laku yang baik dengan sahabat atau saudara ataupun yang jiran yang bukan Islam. Ya, kerana orang akan memandang negara kita ni ada masyarakat majmuk. Jadi kita sentiasa tolong menolong, bantu membantu. Jadi apabila ni orang akan melihat Malaysia ini negaranya sangat harmoni kan, bersatu padu di antara kaum, rakyatnya sentiasa bahagia hidup di dalamnya. Okey, yang seterusnya menjaga imej agama Islam. Secara tidak langsung agama Islam akan sentiasa duduk di mercu, di puncak. Orang lain akan pandang, wah hebatnya agama Akan Islam. hormat. Kan? Betul, ya? Jadi sebab itulah kita kena menjaga adab-adab ini. Okay, seterusnya masyarakat bebas daripada gejala sosial. Jadi apabila kita bersahabat dengan sahabat yang baik, rakan yang baik, berjiran dengan orang yang baik-baik kan. Kalau kata ada jiran yang tidak baik, yang tidak sopan, kita tanggungjawab kita hendaklah menegur secara baik, kan? Bukannya kita membuat boikot tu apa Hakim orang panggil?
Protes. Protes kan, memulau. Memulaukan jiran sahabat kita tu. Tidak boleh macam tu. Okey, contoh kalau kita berkawan dengan sahabat yang baik, kita bolehlah menghindarkan masyarakat daripada gejala sosial. Kita tak kawan dengan orang yang mencuri, merokok kan. Apa lagi gejala sosial? Amru. Apa lagi contohnya? Apa lagi Siapa contoh boleh bantu Ustazah? gejala sosial? Mencuri, merokok, meminum arak kan? Ponteng kelas Ponteng mungkin? kelas lah. Kan? Ponteng kelas online cikgu. Itu tidak baik. Yeah. Okey. Seterusnya kita belajar pula akibat mengabaikan kalau kita tak praktik dan kita tak buat adab-adab pergaulan di dalam Islam. Kita tengok apa akibatnya. Okey. Yang pertama, okey, Syed Adam, boleh baca yang pertama? Isi yang pertama. Okey, silakan. Mendapat dosa dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih Adam. Sudah pasti ya Hakim akan mendapat dosa dan dimurkai Allah. Apabila kita berkata-kata secara tidak beradab, kita akan menyinggung perasaan orang lain. Apabila kita menyinggung, orang akan terasa hati dengan kita, boleh menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Maka mendapatlah dosa dan Allah akan marah dan muka dengan kita. Jadi hidup kita tak dapat keberkatan tu. Okey, seterusnya takif. Boleh baca takif untuk Ustazah? Boleh. Apa akibat yang kedua? Akibat yang kedua, menjatuhkan maruah diri pada pandangan masyarakat. Ya, terima kasih Takif. Betul. Seperti mana yang Ustazah telah terangkan tadi, kita sebenarnya kita nak membuat konten live, konten live kan. Tetapi kita tidak menjaga intonasi, tidak menjaga kesopanan, kesantunan bicara, tutur kata kita dan tingkah laku kita. Kita ingat benda itu biasa-biasa. Kan kita nak menyampaikan maklumat itu biasa-biasa, tetapi benda boleh mendatangkan membuka aib kita sendiri. Jadi itu yang sangat penting untuk kita elakkan. Sebab sekarang ni dunia teknologi maklumat ni dia hanya di hujung jari sahaja Hakim. Kita tag dekat telefon, dekat TikTok, dekat apa, satu dunia dah boleh kenal kita, boleh tahu sikap kita, perlakuan kita, kan, adab kita, sama ada baik ke, orang ni baik ke, orang ni tidak baik, sekejap je orang dah boleh kenal melalui media masa. Okey, yang seterusnya, terjerumus dalam masalah sosial. Tadi terpelihara kepentingan kita menjaga adab. Kalau tak menjaga adab, kita takut kita terjerumus dalam masalah sosial, dalam gejala dada, perzinaan, maksiat. Kalau kita tak jaga yang ikhtilat tadi kan, perlakuan kita lelaki perempuan menjaga aurat tadi, takut membawa kepada perzinaan, kecurian dan permusuhan dan sebagainya lagi. Na'udzubillah lah. Tak simpang. Okey. Dan yang terakhir, mencemarkan imej negara. Okey, negara luar dah kenal negara kita Malaysia, negara yang harmoni, aman, tenteram dan makmur, kan? Dengan masyarakat yang ramah tamah, yang berbudi bahasa, dengan adab ketimuran. Apabila kita tak menjaga adab tu, pelancong datang ke tempat kita, ke negara kita, macam ni ke orang Malaysia? Macam tu, kan? Pandang serong. Jadi cemarlah imej negara di mata negara lain, di mata dunia. Okey, seterusnya adalah kitab. Okey, untuk isi ini sudah selesai dan Ustazah nak menguji murid-murid Ustazah di rumah yang sedang menonton sekarang dan juga di Google Meet. Ingat tak apa itu akibat kepentingan dan akibat bergaul. Okey, untuk soalan situasi yang pertama, Ustazah baca dan Ustazah minta murid-murid Ustazah tolong beri pandangan ya.
Okey, situasi pertama. Umar mengambil pensel kepunyaan Ali tanpa meminta izin untuk menggunakan terlebih dahulu. Adakah Umar memelihara adab pergaulan? Siapa nak jawab? Silakan. Okey, tahniah. Okey, terbaik Amru. Silakan Amru. Umar tidak menjaga adab pergaulan kerana Umar tidak menjaga adab pergaulan sesama sahabatnya. Antara cara yang betul adalah Umar perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Ali untuk meminjam barangan tersebut. Dengan cara ini juga dapat memupuk ukhuwah persahabatan dan juga kepercayaan antara satu sama lain. Okey, terbaiklah. Okey, tahniah. Terima kasih Amru. Okey, mantap tepat. Okey, untuk situasi kedua. Lisa menyindir Farah dengan kata-kata kesat kerana Farah melaporkan kepada guru bahawa Lisa meniru tugasan diberikan. Okey, siapa nak jawab pandangan? Nak bagi pandangan? Okey, Cik Adam, silakan. Boleh ke meniru ni? Terbaik Cik Adam. Apa jawapan? Seharusnya Lisa menegur dengan cara yang lemah lembut dan berhemah. Teguran yang berhemah dan bijak caranya dapat melembutkan hati orang yang menerima sebagaimana cara Rasulullah SAW menegur para sahabat. Jadi Lisa perlu menasihat Farah bahawa perbuatan meniru itu adalah satu perbuatan yang tidak jujur dan tiada keberkatan. Selain itu, ianya juga akan merugikan diri sendiri. Ya, terbaik. Terbaik. Betul, tahniah. Ustazah? Betul, mantap tepat. Okey, tahniah ya Cik Adam. Okey, nanti kita akan kumpul ganjarannya. Betul, Okey, yang terakhir situasi ketiga, Maya melawan kata-kata ibu bapa yang menegurnya untuk berpakaian sopan dan menutup aurat ketika keluar dari rumah. Ish. Siapa nak bagi pandangan ni untuk situasi ini? Okey, terbaik Takif, silakan. Tindakan Maya melawan cakap ibunya adalah berdosa. Seorang anak tidak boleh hatta meninggikan suara terhadap ibu bapanya. Tambahan, Maya melawan cakap ibunya. Tidak mencium bau syurga bagi seorang anak yang ingkar kepada kedua ibu bapanya. Tambahan lagi, ibu Maya menasihati Maya untuk menutup aurat, iaitu bahagian tubuh yang wajib dipelihara atau ditutup oleh seorang Muslim sama ada lelaki atau perempuan dari pandangan orang-orang yang bukan mahramnya. Oleh itu, Maya perlu menerima teguran ibunya untuk menutup aurat dengan hati yang terbuka kerana ianya adalah suruhan Allah juga dan baik untuk diri Maya. Ya, betul, setuju. Alhamdulillah, memang terbaiklah, memang padu sangat memang tepat jawapan itu. Okey, tahniah Takif. Okey, seterusnya ada lagi. Okey, kita ada kita soalan. punya peneguhan. Ustazah baca dekat sini minta murid-murid ustazah di rumah pun boleh jawab tau. Betul. Okey. Mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah. Okey. Agak-agak ini isi untuk kepentingan ke akibat tidak mengamalkan adab pergaulan? Adab pergaulan. Akibat. Mendapat dosa. Akibat, Ustazah. Betul? Akibat, betul. Okey. Tahniah. Tahniah kepada Okey. anda. Kita minta tolong Abah Hakim kita tampal di Boleh, board. Ustazah. Okey, kat peta buih sana. Okey. Okey, sementara itu Ustazah akan tanya lagi untuk soalan yang kedua. Menjatuhkan maruah diri pada pandangan masyarakat. Akibat ke kepentingan? Akibat. Menjatuhkan maruah diri. Ya, yang Ustazah terangkan tadi, boleh membuka aib kita sendiri sekiranya kita tidak menjaga adab-adab pertuturan dan juga tingkah laku kita apabila bergaul dengan orang lain sesama kita. Okey, betul. Akibat Okey, tahniah. Okey, tahniah. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh, Ustazah, Bersedia? silakan. Okey. Yang seterusnya, masyarakat bebas dari gejala sosial. Ini kepentingan adab bergaul atau akibat? Kepentingan. Adab bergaul. Okey, semua jawapan betul. Tahniah. Okey. Okey, ini kepentingan. Okey, yang terakhir ialah terpelihara daripada perkara yang mendatangkan fitnah dan dosa. Kepentingan. Adab bergaul. Kepentingan. Tepat sekali. Tahniah semua kepada murid-murid ustazah yang terbaik dan jawapannya semua betul. Dan ustazah
Alhamdulillah Ustazah nampak murid-murid Ustazah yang sedang menonton ni, Ustazah harap semuanya faham dan di dalam studio juga telah memahami apa itu kepentingan dan juga akibat kepentingan menjaga adab pergaulan dan akibat tidak menjaga adab pergaulan. Okey. Baik itu. Ustazah. Jadi agak-agaknya berapa setiap murid dapat ganjaran masing-masing? Kita nak lihat tetapi kita rehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustazah kita, Ustazah Rohani binti Ismail. Baik Ustazah, saya dengar Ustazah ada sediakan satu aktiviti dengan murid-murid. Betul Ustazah? Ya, betul. Silakan Ustazah. Okey, baik, terima kasih Hakim. Okey, dah bersedia semua murid-murid Ustazah dengan aktiviti projek kita di rumah. Okey, aktiviti bagaimana murid-murid tindakan akan bertindak ataupun mengaplikasikan selepas ini adab-adab pergaulan di dalam tutur bicara, percakapan dan juga tingkah laku kita seharian. Mungkin sebelum ini kita dah melakukan perkara itu, cuma kita tak perasan kita dah melakukannya. Jadi hari ini kita nak memperbaharui seperti mana dalil tadi, kita nak mencantikkan lagi, sentiasa perbaiki diri kita, akhlak kita, adab kita ke arah yang lebih baik. Okey, boleh semua angkat aktiviti tersebut. Cuba tunjukkan. Okey, tunjukkan kepada Ustazah. Wow, cantiknya. Dekat sikit dengan kamera. Wow, cantik. Okey. Ya. Okey, tahniah. Okey, Amna? Amna ada? Okey. Okey, azam ini kad. Ini namanya aktiviti kad azam murid. Apa yang murid, tindakan murid selepas murid belajar daripada adab-adab pergaulan ini. Okey, Ustazah nak minta Amna. Okey, tak apa. Amna tak dapat sediakan pun tak apa. Amna boleh secara spontan saja. Apakah tindakan Amna? Setelah kita belajar adab pergaulan dalam tutur bicara, percakapan dan pergaulan ini, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sebagaimana yang kita dah belajar tadi. Maknanya dalam kehidupan hari-hari Amna, Amna nak berusaha nak buat macam mana? Boleh Amna? Saya mencontohi baginda dengan berbuat baik kepada semua orang. Ya, bagus. Betul tu, Hakim. Memang kita sentiasa kena berbuat baik kepada semua orang. Jangan kita memilih kawan baik kita ke, kakak abang yang kita sayang je kita nak buat baik. Kan, dengan mak-mak kita je. Semua orang kita kena buat baik. Okey, terbaik Amna, tahniah. Okey, seterusnya azam. Ustazah nak dengar azam daripada siapa? Sukarela, boleh angkat tangan. Takif Ustazah. Takif dulu. Okey, silakan Takif. Saya mencontohi baginda dengan berbuat baik kepada semua orang seperti jiran tetangga. Sebagai contoh, pada masa kini kita telah diuji dengan wabak penyakit iaitu COVID-19. Ada di antara jiran-jiran di kediaman saya yang telah disahkan positif dan perlu menjalani kuarantin di rumah masing-masing. Oleh kerana mereka sakit dan pergerakan mereka terbatas, saya akan membantu mereka dengan cara memberikan makanan yang dimasak oleh ibu untuk mereka dan membantu
membelikan keperluan harian untuk kegunaan mereka dan menyerahkan kepada mereka. Wah, seronok siapa yang jadi jiran kepada Takif. Alhamdulillah. Ini murid yang soleh, anak yang soleh namanya ya. Okey, itu adab pergaulan dengan jiran. Jiran telah ditimpa musibah COVID-19, COVID-19. Takif dan keluarga Takif membantu jiran mereka. Okey, ini adalah adab pergaulan dengan jiran yang sangat baik yang perlu kita contohi oleh semua murid-murid dan penonton di luar sana. Okey. Dan seterusnya, siapa yang nak bagi azam dia dalam pergaulan harian dia? Okey, Adam. Adam, okey, silakan Adam. Assalamualaikum. Saya mencontohi baginda dan berazam untuk menjadi insan cemerlang yang penuh dengan adab dan tinggi dengan budi bahasa. Ya. Betul Ustazah? Alhamdulillah. Tahniah terbaik Cik Adam. Macam itulah kita dah belajar tadi adab kesantunan budi bahasa Adam nak praktik macam tu. Sebelum ni dia dah buat Abang Hakim. Yeah. Dia nak memperbaiki lagi. Betul. Nak buat lagi lebih baik. Lebih apa orang kata? Sebab dia dah belajar kelas hari ni kan. Dia dah tahu semua. Nak perbaiki lagi baik. Ini adab-adab pergaulan. Okey, seterusnya ada lagi? Siapa nak berkongsi azam dia? Okey. Silakan Amru. Okey, silakan. Saya berazam untuk mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dari segi aspek pertuturan dan juga tingkah laku. Ya. Betul ke Ustazah? Okey, betul. Sangat betul. Dari segi pertuturan dan juga tingkah laku kita keseluruhannya mestilah yang baik-baik sahaja yang kita tunjukkan kepada sahabat kita, keluarga kita dan kepada jiran-jiran kita. Okey. Dan yang terakhir ada lagi tak? Semua dah bagi pandang. Okey, semua dah bagi Dah jawapan bagi. Ustazah. Semua dah bagi Alhamdulillah. Dan azam dia. betul. Tindakan. Bila kita dengar jawapan setiap murid kita, Ya. bagaimana Ustazah menilai prestasi mereka? Silakan. Okey, alhamdulillah Abang Hakim, Ustazah lihat murid-murid di studio kita sangat-sangat faham topik adab pergaulan di dalam Islam pada hari ini dan juga Ustazah yakin murid-murid di rumah pun faham sebab topik ini adalah antara yang kita lakukan seharian. Betul. Dalam kehidupan kita sehari. Bersama dengan kawan, jiran, ahli keluarga kan, dengan masyarakat umum bila kita pergi keluar daripada rumah. Jadi sangat-sangat penting kerana walaupun kita mempunyai ilmu yang tinggi tetapi kita tidak beradab, umpama kita menjadi manusia yang tidak tidak bermanfaat. Yeah. Bukan kata bermanfaat kepada orang lain, kepada diri sendiri pun belum tentu boleh memberi manfaat. Kerana umat Islam yang kuat iman mereka ini, orang Islam yang kuat iman ini adalah mereka yang sentiasa menjaga adab-adab pergaulan dari segi tutur kata, percakapan harian dia dan tingkah laku. Betul. Okey Ustazah, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Ya, insya-Allah murid-murid di rumah dan juga murid-murid ustazah di studio ini boleh dapatkan isi-isi pembelajaran dan juga latihan-latihan di dalam portal sumberku KPM sumberku KPM. Okey. Di dalam tu semua ada Betul. semua ada. Baik, jadi kepada murid-murid yang berada di rumah ataupun di mana sahaja boleh dapatkan latihan pengukuhan di sumberku. Betul Ustazah? Ya, betul. Okey. Baik Ustazah. Jadi kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Jadi apakah rumusan Ustazah yang terakhir mungkin sebagai rumusan ringkas untuk pengakhiran kelas kita? Okey, Ustazah harapkan dan Ustazah doakan kepada semua murid-murid di luar sana dan juga murid-murid Ustazah di dalam studio ini akan mengamalkan
adab-adab pergaulan dengan sentiasa menjaga kesopanan, tutur bicara kita, perlakuan kita kepada setiap orang yang kita berinteraksi. Dan juga sentiasa mengamalkan setiap harilah. Kena ingat benda itu, jangan kita meremehkan tentang adab. Okey, baik Ustazah, terima kasih kepada Ustazah Rohani binti Ismail dan juga kepada murid-murid yang menonton. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Jumpa lagi di slot tahap 2 di lain hari. Saya Dai Hakim, senyum nampak gigi ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak rugi kita berakhlak mulia, malah Allah lebih-lebih lagi suka. Beradab sopan kita sentiasa, mari bersama mengamalkannya. Terhadap Allah beradab kita, moga mendapat keredaannya. Sesama insan jangan diabaikan, agar tercetus kasih dan sayang, kasih dan sayang.